kita ada 4 asas kepada dalil akli. Senang kata beginilah. Ini makam dia macam makam usulul fiqh. Dalil tadi tu, makam dia apa? Macam Quran dan Sunnah. Ada Quran yang qat'i, ada yang tidak qat'i, ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Tapi untuk ekstrak hukum daripada Quran dan Sunnah, awak perlu usul fiqh, betul? Ini usul fiqhnya. Antaranya, ini maksim, kawaid dia. Dalam usul fiqh ada kawaid, betul tak? Bagi siapa yang belajar usul fiqh, dia ada kaedah-kaedah dia. Cara berfikir pun ada kaedah-kaedah tertentu yang tak boleh langgar. You langgar, itu bukan lagi akal. It's not akal anymore. Ini antara 4 asas kepada dalil akal. Penting poin mukallaf ni. Orang tak mukallaf, dia berzina pun tak ada masalah. Betul tak? So penting tak nak faham mukallaf tu apa? Apa takrif mukallaf? Al-baligh al-aqil. Betul tak? Orang yang telah capai umur baligh dan berakal. Berakal itu apa? Antara syarat-syarat akal ni 4 perkara yang penting ni. Pertama sekali, kemustahilan percanggahan, impossibility of contradiction, or butlan at-tanaqud. Ustaz, ni benda semua orang tahu lah, tak payah cerita benda ni. Ya betul, semua orang tahu. Tapi adakah semua orang konsisten dan berdisiplin dalam mengamalkan dia? Ustaz, saya tahulah percanggahan ni. Dalam Islam tak ada percanggahan. Tapi alam ini bukan Allah. Tapi alam ini juga adalah Allah. Faham tak? Alam ini bukan zat Allah, Ustaz. Tapi alam ini bukan selain zat Allah. Oh, kita bukan guna akal. Bab ni bukan makam akal. Ni makam rasa. Habis. Roboh agama ini. Roboh agama ini. So saya kata tadi, orang kata, alah semua orang tahu benda ni. Tapi kadang tak pakai. Dia tak perasan benda tu bercanggah. Allah sahaja yang berkuasa atas segala sesuatu. Tapi Ustaz, saya punya syekh, wali saya, dia ada kuasa kun fayakun. Wallahi, ada banyak orang yang membuat dakwaan-dakwaan seperti ini. Ni kita tak boleh nak nafikan. Itu bercanggah atau tidak sebenarnya? Okay, mungkin ada tak setuju, Ustaz, pada saya tak bercanggah tu. Boleh je Allah nak kasih kuasa kun fayakun. Kalau dah kasih kuasa kun fayakun, habis lah. Kira dah jadi, dia dah macam ada Allah yang kedua. Bezanya hanya apa? Allah yang beri mandat tersebut. Rasulullah pun bila mukjizat dia datang, dia buat sendiri ke? Dia pun kadang-kadang, dia kata apa? Mukjizat dia yang buat kah? Saya tanya dekat sini, sahabat-sahabat saya. Mukjizat Nabi tu, Nabi yang buat ke? Atau mukjizat itu berlaku di tangan Nabi SAW? Apa position Ahli Sunnah wal Jamaah tentang mukjizat? Apa dia? Dia macam vessel, betul tak? Dah tu ada orang boleh dakwa dia ni ada kuasa kun fayakun. Macam mana ni? Kalau itu pada awak tidak bercanggahan, maka ada masalah pada akal itu sendiri. Okey? Ni ramai orang langgar ni. Dia main langgar saja benda ni. Dengan alasan, oh kita ada kepercayaan yang lebih tinggi daripada akal. Kita ada pegangan yang lebih tinggi. Habis, berpegang begitu, roboh agama ni. Siapa-siapa boleh dakwa apa-apa saja. Nanti kita bincang tentang pendirian Imam Al-Ghazali tentang mimpi dan akal. Kasyaf dan akal, mana lebih tinggi? Kita tengok posisi sebenar Imam Ghazali. Okay? Ada dakwa kata, Ustaz, kasyaf ni boleh langgar hukum akal. Yang tadi tu semua tu. Kasyaf boleh langgar. Macam mana ni? Dengar kenal lepat ke Wan Hizam? Semua orang tahu benda ni. So kita kena buka. Jangan bilang saya, Ustaz kenapa nak buka sisi macam ni? Kena buka. Sebab that's what they're talking about. Guru saya dapat daripada mimpi. Okey. Kalau you belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, betul-betul. You kena tahu siapa guru tu. Betul tak? Dan adakah benar mimpi dia itu? Dan bolehkah mimpi ataupun kasyaf seorang wali bercanggahan dengan hukum akal? Boleh ke tidak? Nanti kita tengok position Imam Ghazali. Okey, nombor 2, butlanu tarjih bila murajjih ataupun butlanu rujhan bila murajjih. Kemustahilan ketentuan tanpa penentu, the impossibility of an effect without a cause. Sorry, saya tertinggal A dekat situ.
Okey, ini hukum sebab akibat ataupun sebab musabab. Ini ada built-in dalam minda semua orang. Macam saya kasih contoh baby tadi lah. It is actually present in all of us. Ya. Sebab tu kita suka tengok magic. Kan? Sebab magic melanggar hukum ini. Tiba-tiba daripada topi keluar rabbit, betul tak? Padahal tadi tengok tak ada rabbit dekat dalam topi. Tiba-tiba keluar rabbit. Kenapa kita suka tengok benda tu? Sebab dia melanggar hukum akal yang nombor 2. Dia melanggar axiom ni. Bukan hukum akal, sorry. Dia melanggar yang nombor 2. Tak ada sebab. Rabbit tu ada dekat situ, macam mana boleh ada? Dia musabab yang tidak bersebab. Cannot be accepted. Kemudian nombor 3, butlan ad-daur. Kemustahilan saling bergantung, circular argument. Circular argument ni dia macam chicken egg lah. Kan? Mana ayam datang daripada telur, mana telur datang daripada ayam. Nanti kita akan cerita lebih panjang tentang ni. Kemudian butlan at-tasalsul, kemustahilan rantaian sebab musabab tanpa mula. Siapa cipta alam ni? A. Okey, kalau gitu siapa cipta B? Siapa cipta A? B. Lepas tu siapa cipta B? C. Okey, mana start? Tak ada start. Dia go all the way tanpa mula. Itu dipanggil tasalsul, infinite regress. That is impossible. Tak boleh berlaku benda tu. Okey, 4 perkara ni. Inilah asas kepada ilmu kalam. Inilah 4 asas penghujahan para ulama dalam ilmu kalam untuk membuktikan kebenaran hujah mereka. Once you master these 4, insya-Allah your argument akan menjadi lebih baik. Tak bermaksud perfect, akan lebih baik. Kalau dalam bahasa Inggeris, kita boleh kata benda ni sebagai fallacy. Tapi ini fallacy asas. Fallacy ada berlambak-lambak. Contoh ad hominem kan fallacy. Awak salah sebab saya tak suka awak. Kan? Banyak orang berhujah macam itu kan. Tak mungkin Trump bercakap benda benar. Sebab I don't like him. Trump cakap 1+1 2 pun kita tak terima. Itu ad hominem attack. Itu fallacy. Itu kesilapan berfikir. Tapi asas kepada fallacy, the basis of all fallacies are these 4. Peganglah 4-4 ni. Awak buang 4-4 ni sama macam awak buang akal awak.